Assalamualaikum. Untuk Assalamualaikum, ulasan saya akan artikel, menyarankan saya memilih untuk tugasan membuka saya yang artikel bertajuk yang Agama bertajuk Buddha Aliran Ada Buddha Mahayana. dalam Agama Buddha di Indonesia. Asal-usul dan pengertian manusia menurut Mahayana. Manusia terhasil dalam satu proses yang panjang kerana ia berlaku seiring dengan bumi, planet dan komposisi bumi yang lain. Tetapi ini adalah pendapat dalam agama Buddha. Tidak bagi Mahayana kerana mereka tidak menolak atau menerima asas yang dipercayai itu. Tetapi Mahayana ini dipercayai ia mempunyai aliran kumpulan yang terbesar berbanding dua lagi aliran di bawah Buddha iaitu Theravada dan Vedacharya. Dan pengertian manusia ini diambil dapat memberi semangat dan berpotensi tinggi untuk meningkatkan motivasi diri secara spiritual. Akhir sekali, Mahayana ini juga dianggap sebagai salah satu agama yang terbaik dalam memberi pencerahan ajaran yang benar selain aliran Hinayana dan Vajrayana. Kita sendiri tahu bahawa manusia ini haruslah mempunyai unsur-unsur yang tertentu dalam penciptaan yang sempurna. Mahayana mempercayai ada 5 jenis unsur yang membentuk seseorang manusia itu. Iaitu yang pertama, rupa. Iaitu bentuk yang boleh dilihat melalui luaran. Sana, pencerapan iaitu dari dalaman. Sankara iaitu pemikiran. Vedana, perasaan dan Vijnana adalah kesedaran seseorang manusia itu. Dan Mahayana menitik beratkan setiap unsur yang terdapat dalam 5 ini kerana unsur ini mampu membina hubungan yang baik antara manusia dan manusia yang lain. Dan apabila hubungan baik tercipta, mereka akan dapat membantu antara satu sama lain ketika mengalami kesusahan. Konsep manusia menurut Mahayana. Mahayana ini amat menitik beratkan mempedulikan konsep kehidupan berdasarkan benda yang hidup. Menurut seorang ahli falsafah bernama Immanuel Kant, berpendapat bahawa manusia ini berpotensi untuk berfikiran rasional dalam menghargai sesuatu benda di dalam alam ini. Namun begitu, tidak semua manusia yang pandai menghargai nilai tersebut, melainkan mereka hidup di akhir hayat nanti. Dan benda hidup ini amat memberi impak yang tinggi kepada kehidupan Buddha. Namun begitu, benda yang tidak hidup juga amat memberi kesan dalam memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Di sini kita boleh lihat bahawa benda yang hidup dan bukan hidup amat memberi kebaikan antara satu sama lain dalam melengkapi untuk mewujudkan kehidupan yang sempurna. Apakah hubungan manusia dan pencipta? Seperti yang kita tahu, pencipta itu adalah Tuhan yang mewujudkan manusia atau mencipta manusia. Dan secara tidak langsung manusia haruslah menyembahnya. Dan ini menekankan asas kecenderungan ke arah pengakuan nilai manusia dan bangsawan mengikut individu itu sendiri. Kerana Mahayana amat mementingkan kualiti manusia. Dan agama ini menganggap Adi Buddha adalah salah satu sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan dipercayai beberapa pendapat mengatakan bahawa Adi Buddha adalah Tuhan kepada Buddha. Dan Buddha mengamalkan serta memiliki 3 bahagian tubuh yang berlainan yang sering diamalkan dalam ajaran ini. Ciri-ciri aliran Mahayana. Ada beberapa naskah atau kitab iaitu Sutara Baharu ditulis dalam bahasa Sanskrit atau dalam tulisan Cina. Mahayana ini juga mempunyai pencerahan baharu iaitu Bodhisattva, iaitu manusia yang ingin mencapai tahap Buddha. Seterusnya, perkembangan falsafah baharu yang menerapkan sifat empati terhadap orang lain. Maksudnya, sifat empati ingin membantu orang lain dalam kesusahan atau sesuatu situasi. Seterusnya, ajaran 3 tubuh Buddha yang diamalkan dalam agama ini adalah tubuh perubahan, tubuh kenikmatan, tubuh dharma. Hal ini dititik beratkan untuk membentuk manusia yang berkualiti iaitu manusia yang berguna dalam ajaran Mahayana. Akhir sekali, ajaran ini mendidik penganutnya menjadi pemurah dengan sifat memberi dan bersedekah. Apa sebenarnya tugas dan tujuan manusia dicipta? Dalam Mahayana,
diikuti dengan maksud dharma, berprinsip ajaran dan makna hidup, hukum kebenaran cara hidup dan hakikat yang terjadi di dalam kehidupan manusia amat dititik beratkan. Hal ini mempunyai beberapa makna hidup dalam setiap manusia yang dicipta. Manusia juga sentiasa melakukan kebaikan terhadap orang lain untuk membentuk akidah diri sendiri. Dan tujuan ingin kebahagiaan dalam diimpikan dalam meyakini 4 kebenaran mulia, iaitu ada kitab dalam agama ini, iaitu duka, kesakitan dan penderitaan, samudaya, punca kesakitan yang dialami sebelum itu, niroda, ingin menebus semula kesakitan yang dialami, dan maka cara untuk menebus kesilapan yang dialami. Apa yang akan terjadi selepas kematian dalam Mahayana? Proses kelahiran semula tidak melibatkan roh atau sesuatu roh, jiwa atau sesuatu yang kekal. Dan setelah mereka mati, mereka akan ke fasa kesedaran dan mengambil masa maksimum paling lama 49 hari. Kemudian mereka akan terlahir semula di salah satu alam yang lain. Mereka mempunyai 6 alam, iaitu alam Tuhan, alam separa Tuhan atau dipanggil asuras, alam manusia, alam hantu atau roh atau alam manusia dan alam neraka. Akhirnya, kehidupan selepas mati ada alam lain dan mereka akan dilahirkan semula tetapi bergantung pada agama dan amalan mereka sendiri. Apa yang akan terjadi kepada penganut Mahayana itu sendiri selepas mempercayai konsep manusia Mahayana? Para Buddha dan Bodhisattva, iaitu semangat mencapai Buddha, akan membantu manusia untuk sentiasa meyakini diri untuk menjalani kehidupan seharian dengan baik. Dan karma dianggap balasan yang diperoleh selepas melakukan keburukan dengan niat atau tidak sengaja. Dan semua balasan karma tidak semestinya balasan yang buruk kerana ia terbahagi kepada 3, iaitu karma positif, balasan yang baik, karma negatif, balasan yang buruk atau karma natural, balasan yang tiada beza, ia tiada ketara selepas melakukan keburukan. Dan ini secara tidak langsung akan mengajar sikap bantu-membantu antara mereka di zaman itu dan dapat menghapuskan kejahatan dan membezakan kebaikan dan keburukan dalam keadaan sekeliling. Secara tidak langsung, Mahayana memberi ajaran yang terpenting dalam menjaga hubungan antara manusia, tumbuhan, haiwan dan benda lain hidup di muka bumi ini. Seterusnya, Mahayana ini mementingkan nilai martabat seseorang manusia berdasarkan kebaikan yang dilakukan sesama manusia. Akhir sekali, kita mestilah menjaga antara satu sama lain untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan manusia sejagat di masa hadapan. Assalamualaikum. Untuk ulasan artikel, saya memilih untuk mengungkap artikel yang bertajuk Adi Buddha dalam Agama Buddha di Indonesia. Informasi bibliografi, iaitu saya memilih untuk mengupas tajuk artikel Adi Buddha dalam Agama Buddha di Indonesia. Penulisnya adalah Dr. Hudaya Kandahjaya dan artikel beliau dicetak pada tahun 1989 di bawah terbitan Forum Pengkaji Agama Buddha Indonesia yang memiliki 18 muka surat dan beliau adalah kelahiran Bogor, Indonesia. Ini adalah ringkasan artikel yang saya pilih, iaitu Adi Buddha dalam Agama Buddha Indonesia. Artikel ini membuktikan pengkajian untuk menyatakan Adi Buddha itu adalah Tuhan Yang Maha Esa atau tidak kerana memiliki tahap ajaran yang teratas, terus dianggap mulia dan mempunyai sifat Tuhan di Indonesia. Banyak juga kajian yang dijalankan untuk pembuktian dan jawapan yang tepat mengenai Tuhan sebenar dalam agama Buddha ini. Beliau juga menjalankan kajian dengan menyentuh peninggalan sejarah agama Buddha, iaitu dipanggil Candi Borobudur.
Isu yang dibawa oleh penulis adalah penulis sering membicarakan tentang perkembangan konsep adibuda yang terdapat di Indonesia. Ada dua antaranya penulis yang diambil rujukan seperti Herman S. Hedro mengatakan bahawa adibuda ini digelar sang adibuda sebagai dharmakaya, iaitu kekal abadi, tidak dicipta, tidak dibentuk dan bersifat tiada awal dan tiada akhir, yang mampu menguasai alam semesta ini serta hidup selamanya. Manakala bagi tokoh Bhikkhu Nirarakito mengatakan bahawa agama ini mempunyai sifat sederhana, berpeganglah kepada kata-kata bahawa kenalilah alam semesta ini, kenalilah diri sendiri, maka kau akan mengenal Tuhan. Dan penulis juga telah menyentuh bukti kewujudan adibuda yang terdapat di Candi Borobudur untuk diterokai dan menemukan jawapan yang sebenar bersama ahli pengkaji yang lain. Inilah yang dikatakan Candi Borobudur itu. Inilah peninggalan sejarah Buddha di mana Dr. Hudaya Kanajaya dan beberapa ahli pengkaji yang lain datang untuk membuktikan kewujudan Adi Buddha itu benar atau tidak. Ada beberapa isu yang telah menarik pandangan saya, iaitu pertama, penerokaan Hudaya Kandasjaya dan sahabat yang lain di sebuah Candi Borobudur untuk berusaha mendapatkan pembuktian bahawa wujudnya Tuhan di dalam agama Buddha itu sendiri. Yang kedua, wilayah yang terdapat dalam kepercayaan Adi Buddha ini terdiri dari bumi ke-7 hingga bumi ke-10. Ia termasuk dalam pembuktian Dharma Dhatu yang bermaksud alam kebenaran. Dan dijumpai kitab Lalita Vistara ini menjelaskan bahawa Bodhisattva, iaitu orang yang berusaha untuk mencapai tahap Buddha ini, telah dititipkan sejak dari dalam perut ibu lagi. Bukannya waktu mereka sudah dewasa baru terfikir untuk menjadi Bodhisattva. Tidak. Dan akhir sekali, Candi Borobudur ini menunjukkan banyak elemen yang tersirat, termasuklah penemuan beberapa kitab, elemen yang digunakan seperti ukiran yang terperinci, corak yang ada pada patung dan sudut bangunan menggambarkan kewujudan Adi Buddha itu. Ada 3 kekuatan yang saya peroleh dari artikel ini. Yang pertama, setiap hujahan yang ditulis oleh tokoh-tokoh dari agama Buddha, penulis telah menyertakan sekali tempat, masa dan isi yang berkaitan di hujahan yang diambil itu. Yang kedua, penulis menterjemahkan beberapa perkataan asing iaitu bahasa Sanskrit kepada bahasa Indonesia yang mudah difahami. Dan ketiga, cara susunan dan jalan penceritaan yang baik ini mampu memudahkan pembaca untuk memahami setiap skop penceritaan yang ingin disampaikan dengan jelas. Manakala kelemahan yang diperolehi adalah hanya satu, iaitu kekurangan dari segi gaya penulisan ejaan yang tidak konsisten di pertengahan cerita. Iaitu kalau ada perkataan yang berganda, sepatutnya kita tulis saudara-saudara 2 perkataan. Tetapi ia hanya ditulis dalam saudara angka 2. Dan selain itu, ada beberapa muka surat yang mempunyai titik-titik berlanjutan. Ini akan mengganggu fokus pembaca untuk meneruskan bacaan. Apa yang boleh saya sokong dalam artikel ini adalah Buddha percaya Adi Buddha itu Maha Esa yang tidak dilahirkan, tidak terjemah, tidak dicipta. Ia adalah seiring dengan ajaran Islam, iaitu ajaran Islam juga mengatakan bahawa Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan seterusnya, Tuhan mempunyai nama-nama mulia sebagaimana Buddha mempunyai nama-nama mulia bagi Tuhan mereka, dan agama Islam juga mempunyai nama-nama mulia.
seperti di dalam Asmaul Husna. Manakala kritikan yang boleh diberi adalah anggapan Buddha Gautama sebagai bayangan adi Buddha itu ditegah oleh Islam kerana Islam mempercayai bahawa tiada sesuatu pun yang layak dalam mencapai taraf Tuhan. Tuhan itu adalah satu-satunya satu dan tiada yang boleh menandinginya. Sudut penulisan yang memberi impak kepada saya adalah Adi Buddha ialah Tuhan yang Maha Esa bagi penganut agama Buddha di Indonesia. Ini dipercayai lebih kuat selepas penulis bertindak untuk mencari sokongan hingga mengkaji peninggalan Candi Buddha itu sendiri untuk merungkai keraguan yang didapati selepas beberapa penulisan yang tidak jelas. Dan usaha yang ditunjukkan oleh penulis ini sangat memberi impak kepada pembaca untuk terus menimba ilmu pengetahuan dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Ini adalah antara maklumat baru yang saya peroleh sendiri, iaitu saya baru tahu bahawa ada nama-nama Tuhan yang pelbagai dalam agama Buddha itu dan juga terselit sifat Tuhan dalam bahasa Sanskrit Buddha yang penulis sudah pun menterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih difahami. Serta terdapat nama-nama yang banyak tentang tokoh agama Buddha itu sendiri. Dan jalan penceritaan dan pemahaman dalam agama Buddha, bagaimana diwujudkan, bagaimana perkembangannya dan akhir sekali maksud yang tersirat yang ada di dalam Candi Borobudur menunjukkan Adi Buddha itu wujud berdasarkan struktur bangunan yang boleh kita lihat sekarang ini. Kesimpulan yang boleh saya ambil dari artikel ini adalah kejayaan Dr. Hudayah Kandajaya dan beberapa pengkaji mampu meyakinkan dan membuktikan bahawa Adi Buddha adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak dilahirkan dan tidak dicipta. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peran yang penting dalam menerapkan diri dalam isu agama yang betul. Kerana berpendapat bahawa Buddha dan agama Islam itu sendiri mempunyai persamaan dalam beberapa isu. Ini untuk mengelakkan kekeliruan berlaku dalam manusia agar tidak bercampur ilmu agama. Jadi pihak ibu bapa, pihak penjaga dan pihak yang bertanggungjawab haruslah memberikan didikan agama yang betul kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Hal ini didikan agama yang mampu memberikan akhlak dan membentuk jati diri yang terbaik serta mampu memberikan manfaat kepada orang lain sekaligus membentuk pelapis negara yang adil dan berkualiti. Sekian dari saya. Terima kasih.